Okay, so untuk hari ini kita akan tengok 8.2 sukatan serakan. Kita sambung daripada apa yang kita dah belajar minggu lepas. Hasil pembelajaran untuk hari ini, murid akan dapat menentukan julat antara dua kuartil. Okay, so untuk hari ini kita cuma tengok julat dan julat antara dua kuartil. Julat antara dua kuartil pula. Julat antara kuartil. Okay, untuk varian dan sisihan piawai, saya simpan untuk minggu depan sebab saya buat semua slide macam panjang sangat. Saya takut lama. Saya tak nak ambil masa yang lama sebab takut data awak banyak makan. Okay, so untuk hari ini kita cuma menentukan julat dan julat antara kuartil sahaja. Okay, yang pertama sekali, untuk menentukan julat data tak terkumpul. Okay, kita nak tengok julat. Okay, untuk silibus awak, serahkan data ini adalah untuk data tak terkumpul sahaja. Okay. So, untuk hari ini menentukan julat data tak terkumpul. Dalam silibus awak, data tak terkumpul sahaja. So, julat ialah sama dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Sama macam yang kita dah tengok minggu lepas. Ingat lagi yang kita kira itu saiz cerapan. Saiz cerapan yang kita cari minggu lepas, beza nilai terbesar tolak nilai terkecil. Sama juga dengan julat. Okay, so julat juga dia sama macam saiz cerapan. Kalau julat dia besar, maksudnya saiz cerapan dia besar. Kalau julat dia kecil, saiz cerapan dia kecil. Okay, untuk julat, rumus tidak disediakan. Yang disediakan ialah cuma untuk sisihan piawai dan variance sahaja. Okay, kita tengok terus contoh 3, muka surat 219. Okay, ini adalah contoh data tak terkumpul. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okay, yang pertama sekali kita perlu tahu, julat tadi apa maksud dia ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. So, untuk dekat sini, bila kita ada satu data tak terkumpul macam ini, apa yang kita perlu buat terlebih dahulu, kita susun. Susun mengikut nilai daripada tertib terkecil sehinggalah terbesar. Tertib menaik. Kenapa kita perlu susun macam ini? Supaya kita macam mengelak kecuaian. Okay? Boleh sebenarnya awak cari dekat sini nilai terbesar. Okay, 40. Nilai terkecil. Okay, 14. Boleh terus buat macam itu. Tetapi saya lebih galakkan untuk kita susun mengikut nilai. Sebab kadang-kadang kita ni cuai. Kita terlepas pandang. Bila kita susun, kita boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, cukup semua saya sudah susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup semua sudah susun. Bila macam itu barulah saya confident. Okay, so untuk mencari julat tadi ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil. 14 ialah nilai terkecil dan 40 ialah nilai terbesar. Okay, so julat sama dengan 40 tolak 14 sama dengan 26. Itu sahaja. Sebab untuk mencari julat ini maksudnya kita nak tengok nilai data kita, saiz dia. Kalau 26 ini contohlah, kalau 26 ini besar, maksudnya saiz cerapan kita besar. Okay, saiz cerapan kita besar. Kalau dia besar lah, kalau julat dia besar. Okay, untuk yang baru masuk, boleh tengok buku teks muka surat 219. Buku teks muka surat 219, sukatan serakan. Okay, kita terus tengok untuk contoh 4. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam kuis kimia. Okay, ini adalah dipanggil jadual kekerapan. Okay, kalau dekat sini tadi dia cuma taburan data sahaja. Kalau dekat sini data-data itu dia sudah disusun dalam jadual. Dan ini dipanggil jadual kekerapan. Okay, so dekat sini skor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian
bilangan murid 2, 5, 6, 8, 12, 7, 3. Ni maksudnya yang dapat skor 2 ada 3 orang. Yang dapat skor 3 ada 5 orang. Yang dapat skor 4 ada 6 orang. Yang skor 5, 8 orang dan seterusnya. Sebab itu ini dipanggil jadual kekerapan. Okey. So untuk mencari julat, so dekat sini dia kata menunjukkan skor. Kan? Skor. So untuk mencari julat, nilai terbesar kita ialah 12 tolak 3. Betulkah macam itu? Salah. Okey. Untuk mencari julat, dekat sini dia kata skor. Skor. So maksudnya kita perlu tengok skor. Skor terbesar kita ialah 8 dan skor terkecil kita ialah 2. Bila dia dah dalam jadual kekerapan ini, biasanya dia sudah siap susun-susun. Dia dah siap susun. So, bila cakap macam ini, jadual menunjukkan skor, kita tengok skor. Jangan tengok bilangan murid. Bilangan murid ini ialah kekerapan. Okay, kekerapan untuk dapat skor. So, untuk julat ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil, 8 tolak 2. Okay. So, 8 tolak 2 sama dengan 6. Ini julat dia sama dengan 6. Inilah dimaksudkan tadi. Kalau julat dia besar macam ini, maksudnya saiz cerapan besar. Ni kecil. Saiz cerapan. Dia kecil saja. Okay. So, ini untuk julat. Julat senang. Dalam bahasa Iban, saya tak pasti julat apa. Range. Dalam bahasa Inggeris, dia range. Awak ni pelik. Dalam bahasa sendiri, tak tahu. Dalam bahasa Inggeris, tahu. Okay, range. Okay, so seterusnya ialah menentukan julat antara kuartil data tak terkumpul. Kita hari ini tengok dua ini sahaja. Saya tak ambil masa yang lama sebab kalau saya buat semua dia jadi lama. Macam saya risau lama pula. Okay, menentukan julat antara kuartil data tak terkumpul. Kenapa data tak terkumpul? Saya ulang balik bagi yang baru masuk. Dalam silibus awak, kita cuma belajar data tak terkumpul sahaja. Okay. So, untuk julat antara kuartil, ini rumus dia. Julat antara kuartil pun rumus dia tidak disediakan, tapi awak mesti tahu. Julat antara kuartil. Kuartil ini kita ambil daripada perkataan sukuan. Okay, kuartil. Kuat ini kuat lah, kuat. Kuadra kan. So, julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Apa benda ini? Q3 tolak Q1. Lepas ini kita tengok macam mana kita nak cari Q3 dan nak cari Q1. Okay, ini. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Saya tak tulis macam ini lagi lepas ini. Saya tulis ini sahaja. Okay. So, apabila suatu data disusun secara menaik, kuartil pertama, Q1, ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartil ketiga ataupun Q3 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan data. So, maksudnya Q3 ialah 3/4 daripada keseluruhan data. 3/4 N. Dan untuk kuartil pertama, Q1 adalah 1/4 darab N. Okey, so kita tengok contoh terus. Contoh 5 muka surat 220. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data yang berikut. Dekat sini, data dia belum bukan dalam bentuk jadual kekerapan. Dia biasanya belum disusun lah. So, dekat sini, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Okey, bila data awak dalam bentuk macam ini, dia ada macam sedikit susah. Saya kata susah sebab dekat sini awak perlu buat manual. Okey, ini cara dia. Awak perlu buat manual.
tak boleh macam 1/4 darab N, 3/4 darab N. Tak dapat. Sebenarnya boleh, tapi saya tidak tunjuk langkah dekat sini. Langkah itu lebih kepada matematik tambahan. Saya tak tunjuk dekat sini. Okey, yang pertama, susun data mengikut tertib menaik. Okey. So, awak bernasib baik sebab contoh ini dia sudah susun dalam mengikut tertib menaik. So, 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22 dan 23. Dah susun ikut tertib menaik. Yang seterusnya, tentukan median. Apa maksud median? Median ialah data yang di tengah-tengah. Okey, macam mana nak tengok data yang di tengah-tengah? Ialah, okey, sekejap saya cari pen dulu. Okey, untuk cari data yang di tengah-tengah, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, awak tak boleh buat 11/2. Okey, tak boleh. So, untuk yang macam ini, dia lebih selamat kalau awak buat, okey, awak cancel. Yang ini awak cancel. 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 Sebab kita nak cari yang di tengah-tengah. Cancel. So, 13 kita punya median. Itu adalah kita punya median. Berbeza kalau awak kira tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan. Kalau 11 bahagi 2 berapa? 5/5. Awak akan kira, okay, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Mana 5/5 dekat tengah-tengah ini? Tak boleh buat macam itu. So, untuk data yang jenis disusun macam ini, awak buat macam ini, cancel. Okay, saya galakkan awak buat macam itulah. Okay, cancel. So, kita dapat dekat sini 13 adalah kita punya median. Selepas itu, untuk langkah yang ketiga, tentukan Q1 ataupun kuartil pertama ataupun sukuan pertama. Q1 ialah data di tengah-tengah sebelum median. Okay, data yang berada di tengah-tengah sebelum median. Okay, ini adalah data sebelum median kita. So, kita nak tengok yang di tengah-tengah. Bila ada 5 macam ini, so awak tahu mana tengah-tengah dia. Yang tengah-tengah dia adalah 6. Sebab yang ini awak cancel. So, ini adalah yang di tengah-tengah untuk Q1. Okay, ini adalah kita letak sebagai Q1. Kemudian, langkah seterusnya, tentukan Q3. Q3 ialah data di tengah-tengah selepas median. Tengok beza, ini adalah sebelum dan ini adalah selepas. So, maksudnya kalau selepas, ini adalah selepas kita. Okay, so kita tengok di tengah-tengah. Ini adalah kita punya nilai yang berada di tengah-tengah. So, itu adalah Q3. Okey, bila dah dapat Q1, bila dah dapat median, bila dah dapat Q3, kita cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1 ataupun kuartil 3 tolak kuartil 1. So, kuartil 3 kita ialah 20, kuartil 1 kita ialah 6. So, 20 tolak 6 dapatlah 14. Okey. So, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan julat antara kuartil bagi jenis data yang disusun bentuk macam ini. Okey, kita tengok contoh lagi satu. Contoh 2. 11, 14, 14, 17, 19, 20, 20, 21 dan 22. Okey, penyelesaian. Kita masih guna langkah yang sama. Kita susun mengikut nilai. Susun mengikut tertib menaik pun boleh. Okey, kenapa susun? Sebab kita nak supaya data dia mengikut nilai. Okey, supaya data dia mengikut nilai. Awak tak boleh macam data berterabur, awak terus bahagi-bahagi cari median. Okey, tak boleh. Kita mesti susun dulu mengikut nilai. Barulah kita boleh cari median dan median lah. Okey, so dekat sini kita tentukan median. Okey, guna cara yang sama macam tadi.
cancel, 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 cancel. So, 19 adalah kita punya median. Lepas itu, langkah seterusnya ialah tentukan Q1. Macam mana nak tentukan Q1? Data di tengah-tengah sebelum median. So, ini adalah yang sebelum median. Yang di tengah-tengah dia, yang ini, cancel, 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 cancel. Bah, cikgu, macam mana ni cikgu? Tak ada. So, kalau dia macam ini, kita ambil di tengah-tengah dia lah. Okay, saya labelkan sahaja Q1. So, saya labelkan saja Q1 yang di tengah-tengah ini. Kemudian, langkah seterusnya adalah Q3. Kita cari Q3, sama juga. Dia berada di tengah-tengah ini. Okay, kalau dia berada di tengah-tengah ini, maksudnya kita perlukan data yang di tengah-tengah ini. So, sama juga dekat sini. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Q3 adalah yang di tengah-tengah ini. Kan? So, untuk Q3, 21 tambah 20 bahagi 2. Itu adalah Q3. So, untuk Q1, 14 tambah 14 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita nak yang di tengah-tengah ini. Sebab kita nak yang di tengah-tengah. Okay, sebab itu contoh 1 tadi, awak tak boleh kira 11 kan? 11 bahagi 2. Dapat 5.5. Awak tak boleh ambil 5.5. Untuk contoh 1 tadi tu. Sebab itu awak perlu kira juga dari hujung, cancel, hujung sampai ke tengah-tengah. Buat juga cara macam itu, okay? Itu adalah untuk jenis yang macam ini. So, untuk julat antara kuartil, Q3 tolak Q1, Q3 adalah yang ini. 21 tambah 20 per 2, Q3 awak. Tolak Q1, 14 tambah 14 per 2. Okay, dapatlah 6.5. So, ini adalah julat antara kuartil. Okay. Untuk data jenis yang macam ini, ingat. Cancel, cancel, cancel. Okay. Kita tengok contoh 3. So, untuk contoh 3, 2.3, 2.5, 2.5, 2.6, 2.8 dan seterusnya. Kenapa contoh ni semua dia bagi dah disusun siap-siap? Okay, ingat kalau soalan awak mesti susun. Semalam pun saya nak buat contoh ni ketiga-tiga dia sudah susun. So, langkah yang pertama dia susun dulu. Susun mengikut tertib menaik. Nilai yang terkecil 2.3, nilai yang terbesar adalah 3.2. Okay, langkah yang seterusnya tentukan median. So, bila nak tentukan median, okay, cancel, 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 cancel. Okay, bila dia di tengah-tengah macam ini, so ambillah nilai tengah-tengah itu. Itulah median awak. Itulah median awak. Median kan maksudnya nilai yang di tengah-tengah. Okay, itulah median. Kemudian kita nak cari langkah seterusnya Q1. So, Q1 awak dekat mana? Cancel yang ini, cancel, cancel. Ini adalah Q1 kamu. Q1 ialah 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Itu ialah Q1. Okey. Kemudian untuk cari Q3, cancel, 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 cancel. Yang di tengah-tengah itu. Itu adalah Q3. Q3 adalah 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Okey. So, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Q3 2.9 tambah 3.0 per 2 tolak Q1 2.5 tambah 2.5 per 2. So, dapatlah 0.45. Okey, nampak beza dia? Untuk yang macam ini, data jenis macam ini, sebab dia sedikit. Bila data dia sedikit macam ini, awak boleh cancel, 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 cancel. Okay, bila data dia banyak,
Itu ada cara lain. Okay. Kita tengok yang ini pula. Kalau data dia banyak. Kalau data dia banyak, dia akan buat dalam bentuk jadual kekerapan. Menentukan julat antara kuartil data tak terkumpul dalam bentuk jadual kekerapan. Yang ini saya letak dalam kurungan jadual kekerapan. Maksudnya, langkah dia sedikit berbeza. Langkah dia sedikit berbeza. Tapi rumus dia masih sama. Okay, rumus dia masih sama. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Ini masih sama. Q1 ialah 1/4 yang pertama, manakala Q3 ialah 3/4 daripada keseluruhan. Kenapa saya kata sedikit berbeza? Sebab dekat sini, bila dia melibatkan jadual kekerapan, jadual kekerapan, awak boleh guna kuartil pertama ataupun Q1 sama dengan cerapan ke 1/4 N. N itu ialah jumlah data. 1/4 N. Kemudian, median Q2 cerapan ke 1/2 N. Dan kuartil ketiga ataupun Q3 cerapan ke 3/4 N. Cerapan itu maksudnya data yang keberapa. Kalau awak susun-susun data itu kan, contohnya awak susun ada 5 gula-gula dekat depan awak. So, kalau cerapan keempat, awak ambil gula-gula keempat. Itu maksudnya cerapan. Okay. So, untuk jadual kekerapan, kita boleh guna cara ini. Kuartil. Sukuan yang pertama. Saya lebih suka guna sukuan yang pertama sebenarnya. Supaya macam murid lebih macam tahu. Sukuan pertama. Maksudnya 1/4. Sukuan ketiga. 3/4. Kuartil ni budak admin ada masalah biasanya. Saya guna sukuan. Okey, so kita tengok contoh 6 muka surat 221. Okey, tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan yang berikut. Ini adalah contoh data yang banyak. Bila data yang banyak, dia lebih molek disusun dalam bentuk jadual kekerapan. Maksudnya dekat sini, skor ada 2. Nampak tak? Sekejap, saya ambil pointer dulu. Okay, skor kita 2. 3 maksudnya kekerapan. Maksudnya ada 3 orang dapat 2. Skor kita 3. Bilangan murid 5. Maksudnya 5 orang dapat 3. So maksudnya 2, 2, 2. Bila ditulis dalam bentuk data yang macam pertama tadi, dia jadi macam ini. Kan 2 ada 3 kan. So dia ada 2, 2, 2. Lepas itu 3 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu 4 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah maksud, dot, dot, dot. Itu sebenarnya maksud jadual kekerapan ini. Bila dia kata 2, 3. Maksudnya 2 itu ada 3. 3 orang yang dapat 2. 3, 5. Maksudnya 5 orang dapat 3. 4, 6. Maksudnya ada 6 orang dapat 4. Yang ini saya rasa awak dah belajar masa tingkatan berapa? 3 dulu. So penyelesaian. Dekat sini, kita perlu cari dahulu kekerapan longgokan. Istilah dia panggil kekerapan longgokan. Sebab apa dia dipanggil kekerapan longgokan? Ialah sebab kita melonggok lah. So dekat sini, yang mana ialah kekerapan? Skor kah bilangan murid? Tadi kan saya sudah cakap dekat julat tadi. Bilangan murid ini adalah kita punya kekerapan. So, bila dia kata kekerapan longgokan, maksudnya kita melonggokkan kekerapan kamu. So, yang pertama sekali, kita letak dekat sini. Kita bawa turun. 3 bawa turun, dia jadi 3. Kita nak longgok. So, 3 kita longgokkan dengan 5. Kita tambahkan dengan 5, kita dapat 8. Maksudnya dekat sini, maksudnya dekat sini, 2 ada 3 kan? Dekat sini ada 3 orang.
Lepas itu daripada 2 pergi ke 3 ini, dekat sini tadi ada 5. So dekat sini 3 campur 5 dapatlah 8. Itu yang melonggok. So itu kekerapan longgokan dia. Lepas itu dekat sini kita ada 6. So bila awak longgok semua sekali dekat sini, semua. Ini awak ada 14. Itulah maksudnya kekerapan longgokan. So, bocor-bocor. Okay, kita longgokkan. So, 8 tambah 6 dapat 14. 14 tambah 8 dapat 22. 22 tambah 12 dapat 34. 34 tambah 7 dapat 41. 41 tambah 3 dapat 44. Itu adalah kita punya kekerapan longgokan. Apa maksudnya dekat sini? So, bila dia ada 3, ini maksudnya macam yang saya tunjuk dekat atas sini tadi. So, ini adalah daripada cerapan 1 sehingga cerapan 3. Sebab ada cerapan 1, budak ini. Cerapan 2, budak ini. Cerapan 3, budak ini. Kemudian, dia 8. Bukan maksudnya dekat sini C1 sampai C8. No. Bila dia 8, dekat sini tadi kita dah 3 kan. So, bila dia 8, maksudnya C4 sehingga C8. So, ini adalah cerapan 4 kita. Ini adalah cerapan 5 kita. Cerapan 6. Cerapan 7. Cerapan 8. So, untuk yang skor 4 adalah cerapan 9 sehingga cerapan 14. Ini cerapan 9, cerapan 10, cerapan 11, 12, cerapan 13, cerapan 14. Okey, kemudian kita teruskan dekat sini. Ini adalah cerapan yang ke-15 sehingga cerapan yang ke-22. Kenapa ini perlu dibuat? Sebab kita nak cari sukuan pertama dan sukuan ketiga. Okey, yang ini dulu awak buat. Yang pertama sekali tadi awak cari dulu kekerapan longgokan. Dan yang kedua, kita tentukan cerapan. Okey, yang ini saya letak balik dekat sini. Sambungan, kita tentukan cerapan. Kan julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So, untuk cari kuartil pertama ialah cerapan ke-1/4 daripada N. N ini adalah apa? N jumlah kekerapan. So, berapa jumlah kekerapan semua kita tadi? Ada 44. So, untuk kuartil pertama, cerapan ke-1/4 daripada 44. So, dapatlah cerapan ke-11. Okay, cerapan ke-11. Bukan 11 ini jawapan kamu. Cerapan ke-11, kita tengok dekat sini. Mana cerapan 11 awak? Dekat sini. Cerapan ke-11 kita berada di dalam ini. So, C11 adalah 4. Barulah kita dapat jawapan 4. Okey. Kemudian untuk cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah cerapan ke-3/4 daripada N. N kita ialah 44. So, 3/4 daripada 44, cerapan ke-33. Di mana cerapan 33 kita? Kita tengok dekat sini, cerapan 33 kita, dekat sini. So, ini adalah cerapan ke-33 kita berada di dalam ini. So, kita akan dapat kuartil ketiga kita sama dengan 6. Okey. Kemudian, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Dapatlah 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey. Settle. Untuk data yang dia letak saja, yang itu awak perlu cancel dulu. Lepas itu, bila data melibatkan jadual kekerapan, yang pertama, awak perlu cari kekerapan longgokan. Yang kedua, awak perlu tentukan cerapan dia. Kita terus kepada simpulan. Betul? 40 minit. Tengok. Kalau saya buat juga sisi ampere Y dengan variance tadi, mahu 1 jam lebih. Okey, so kesimpulan yang pertama, julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Kita perlu susun dahulu
data-data kita. Barulah kita dapat nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Yang kedua, julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Bila dia melibatkan data yang bukan dalam jadual kekerapan, yang pertama awak susun dulu supaya dia dalam tertib yang paling rendah sehingga yang paling tinggi. Kemudian kita tentukan nilai median. Macam mana kita nak cari nilai median dia? Kita cancelkan hujung-hujung. Daripada hujung ke hujung kita cancel. Sampai kita dapat median. Bila kita dah dapat median yang berada di tengah-tengah, kita cari kuartil 1. Kuartil 1 ialah nilai yang di tengah-tengah sebelum median. So, cancel lagi. Okay, dapatlah kuartil 1. Kemudian kita cari kuartil 3. Nilai yang di tengah-tengah selepas median. So, carilah, cancel lagi. Dapatlah kuartil 3. So, dapat nilai, kita tolakkan. Itu untuk data yang belum disusun dalam jadual kekerapan. Kalau dia sudah disusun dalam jadual kekerapan, kita yang pertama sekali cari kekerapan longgokan. Dan yang kedua, kita tentukan cerapan. Lepas itu, kita carilah kuartil pertama. Kuartil pertama ialah 1/4 N. N ialah jumlah kekerapan. Kemudian kuartil ketiga ialah 3/4 N. Okey. Cerapan ke 3/4 N. So, untuk latihan, praktiskan diri 8.2 muka surat 223 soalan 1A dan 1B. Okey, tanda dalam buku teks. Jangan lupa tanda. Soalan 1A dan 1B. Kemudian, soalan 2A. Cukup, tak perlu banyak-banyak. Sebab nanti ada cikgu lain juga nak bagi latihan. Okay, so untuk housekeeping, macam biasa. Sekejap, saya nak tengok dulu. Okay.